hari raya terkenang daku kepada si dia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada penonton. Tanyalah Ustaz seindah kasih bersama saya Dai Aiman pada hari ini. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih pagi-pagi dah bersama dengan kita pada hari sambil kacau rendang, sambil kupas ketupat dan sebagainya. Sambil-sambil itu kita dapat juga pengisian ilmu pada pagi ini dan kita ada tetamu istimewa pada hari ini. Kita bersama dengan Ustaz Akasha dan juga Ustazah Baya. Apa khabar Ustazah? Baik, alhamdulillah sihat. Dai Aiman sihat? Saya sihat Ustazah. Alhamdulillah siap dengan lagu raya lagi. Masya-Allah, subhanallah. Alhamdulillah Ustazah. Saya daripada zaman belajar lagi. Saya ingat lagi Ustazah ni selalu tampil dengan semanis kurma. Masya-Allah. Sebab kami pun dah banyak dah makan kurma bulan puasa gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi itu orang kata kan, berkat tok guru kita ni kan, muka masih berseri-seri. Walaupun dah lama tak jumpa kan, muka masih berseri-seri sampai sekarang ni kan. Rindu kita dengan Ustaz. Masya-Allah, alhamdulillah. Baik, itulah dia Ustaz dan Ustazah. Topik kita pada hari ini ialah kenangan hari raya. Pastilah banyak kenangan manis, kenangan pahit, jatuh dekat bendang, jatuh kat sawah nak pergi raya rumah orang kan, nak pergi raya rumah Tok Imam. Tengok ketuk-ketuk Tok Imam tak ada kan. Itu dia. Baik, jadi mungkin sebagai pembuka bicara, kita nak dengarlah kata-kata mutiara daripada Ustazah. Ada Ustaz sendiri, orang kata pasangan seiring dan sejalan. Okey, silakan Ustazah. Sebagai kata-kata mukadimah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Dai Aiman yang dicintai, Ustaz Wan Akasha dan juga kepada semua muslimin dan muslimat. Kita menyambut Aidilfitri, hari kebahagiaan, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala setelah sebulan kita berpuasa. Ada serangkap pantun tahu daripada ustazah dan ustaz. Boleh ke nak pantun? Boleh nak pantun. Silakan link. Balik kampung berayasakan, bertemu saudara bermaaf-maafan. Salam Aidilfitri kami ucapkan, semoga berkekalan dalam kebaikan. Sambil kita beraya, kita nak kekal dalam kebaikan. Sambil kita beraya, kita nak menambah lagi keinsafan, kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pastinya kenangan-kenangan juga, tetapi biarlah kita sambut dengan ketakwaan kepada Allah. Itu dia, maknanya sambungan daripada Ramadan kita tadi kan. Kita nak capai ketakwaan kepada Allah SWT. Di samping kegembiraan itu, jangan lupa pula Quran yang kita baca bulan Ramadan itu janganlah pergi simpan pula dalam almari. Teruskan kita membaca Quran, menjaga solat 5 waktu dan sebagainya. Nampak Ustazah? Belum apa-apa, barulah saya nak cerita kenangan manis, kenangan pahit dan sebagainya. Dah sampai dah soalan kita di Facebook. Boleh kita raikan Ustaz ya? Boleh. Baik, kita bersama dengan Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai juga semua kru Tanyalah Ustaz TV3, TV9 yang dihormati. Soalan saya, kenangan terindah ketika zaman kanak-kanak kita semasa tahun 70-an, bila masa itu jalan kaki berbanding sekarang. Adakah kerana itu sifat mahabbah dan silaturahim lebih baik berbanding sekarang? Seperti saranan Rasulullah SAW supaya kita pergi bersolat hari raya di masjid ikut jalan lain dan balik ikut jalan lain. Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Ni siapa nak mula dulu? Ustaz ke Ustazah ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dai Aiman yang dikasihi isteri Datuk Ustazah Siti Nurbahayatul Mahmud, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana kegembiraan kita menyambut Aidilfitri ya, dan kita mengetahui bahawa Aidilfitri ini merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Islam selepas kita berpuasa selama 30 hari ya. Dan bila soalan tadi ini, bila kita di kampung kan, memang ustaz balik kampung ni memanglah kampung masa tu pun kita kata kenangan hari raya ni air pipe pun tak ada. Jalan tanah merah. Mana kalau nak pergi masjid pun jalan kaki je. Maksud jalan kaki. Maksudnya pergi jalan lain, balik jalan lain. Ni pagi raya lah. Pagi raya ni. Dan sebelum pergi hari raya tu, nak pergi ke masjid tu, kita pastikan kita keluar zakat fitrah dulu. Kita pergi rumah orang yang susah di kampung kita ya, pada zaman itu ya. Di kampung kita yang susah, kita bawa beras,
ya, pergi ke rumah dia dan akad zakat fitrah untuk isteri dan anak-anak. Kemudian bila kita pergi ke masjid tu, masa tu kita disunatkan makan dulu. Oh, makan dulu. Makan dulu, disunatkan kita makan. Makan masa tu makan ketupat. Makan lemang. Itu memang tradisi masa dulu. Mesti makan ketupat dan lemang. Ni kampung Ustaz ni kat mana Ustaz? Di Kampung Menara Raja, Kok Panjang. Ni mesti para penonton ni mesti ada daripada kampung Ustaz ni. Sebab itulah bila kita makan dulu, makan ringan kan, bukan makan berat, makan ringan, ambil sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita berjalan sambil satu family. Okey. Sambil kita dengar takbir raya di masjid. Sampai di masjid tu dah kita solat, kemudian kita baca tahlil, kemudian kita ziarah kubur, kemudian kita balik. Masa balik itulah kita akan singgah. Masa balik tu jalan lain. Oh, jalan lain tu singgah rumah saudara mara dan adik-beradik dan kawan-kawan dan jiran tetangga. Itulah suasana hari raya pada masa itu. Bila sampai rumah tu mungkin lepas Zuhur dah. Lepas Zuhur baru sampai ke rumah. Hanya habis sembahyang raya itu dalam sekitar pukul 9. 9, 10. Lepas tu pergi ziarah-ziarah. Ziarah-ziarah sampai rumah Zuhur. Kemudian bila kita dah sampai rumah sembahyang Zuhur, kemudian kita pula terima tetamu. Oh, dia tukar balik. Sampai ke malam. Itulah suasana. Sebab apa? Itu yang Nabi kata, pergi jalan lain, balik jalan lain sebab merapatkan persaudaraan antara adik-beradik, jiran tetangga dan kawan. Memang pada masa sangat rapat. Sebab kita kenal setiap rumah yang ada di kampung tu. Orang kata dah ada jadual dah. Dah ada jadual. Tapi Ustazah, kenapa kita kena pergi ke rumah-rumah ni? Orang kata penat juga nak pergi satu rumah ni kan. Tapi ada manfaat ke kita buat seperti itu, Ustazah? Betul ya. Bila kita melihat balik hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang disebut oleh Jabir radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW memang pergi ke masjid, pergi jalan lain, balik jalan lain. Apa hikmahnya? Apa mesej yang ingin disampaikan? Rasulullah SAW mengajar kepada kita supaya kita bertemu dengan ramai orang. Memang hari raya ni hari untuk kita bersilaturahim. Untuk kita pergi, kita jumpa jalan yang lain. Balik, kita jumpa jalan yang lain. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita saling doa mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang bila sahabat ucap taqabbalallahu minna wa minkum, Nabi jawab balik, taqabbalallahu minna wa minkum. Tidakkah kita merasa bahagia bila kita bertemu, kita senyum, kita bersalam-salaman, kita mengucapkan salam dan kemudian kita saling doa mendoakan. Kita kena pahatkan di ingatan kita bahawasanya raya kita ni, Aidul Fitri ni ialah penuh dengan ibadah kepada Allah. Kita sambut setelah kita berpuasa. Kita sambut dengan takbir hari raya. Kita sambut dengan solat hari raya. Dahlah kita takbir raya, kita solat raya, kita pakai baju raya. Lepas tu kita dah ziarah rumah orang ni. Mereka hidangkan kepada kita kuih raya, makanan raya. Jadi kita nak eratkan silaturahim ni, jangan jadi hantu ayah. Ya Allah, kita nak berziarah ni untuk mengeratkan silaturahim kerana salah satu amalan yang akan melayakkan kita semua menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan menghubungkan silaturahim. Macam mana nak hubungkan silaturahim di hari raya? Bukan kita sibuk dengan gadget dan sebagainya, tetapi kita kena menziarahi antara satu sama lain. Dan Ustaz seronok tahu Da'i Aiman sebab ramai orang menyangkakan zaman dulu jalan kaki, zaman sekarang berkereta. Tak kisahlah kita berjalan kaki, kita berkereta, yang pentingnya hayatilah kata-kata daripada Ustazah. Biar zaman berubah, hati jangan sampai beralih arah. Meskipun kini berkereta, hati jangan sampai bersengketa. Bila bertemu, maniskan senyuman, ucapkan salam dan mohonlah kemaafan. Indahnya Aidil Fitri. Indahnya Aidil Fitri. Sukanya saya. Saya pun lepas ni nak berpantun jugalah. Baik para penonton sekalian, banyak lagi perkara yang kita nak bicarakan. Mungkin ada kenangan manis Ustaz dan juga Ustazah di hari raya. Nak tahu ke para penonton? Kalau nak tahu, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Baiklah
Baiklah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Seronok kita tengok kawan-kawan kita dekat depan kaca TV tu sambil-sambil bahari raya makan kendang, ketupat dan sebagainya tu kan. Sambil-sambil dapat menyaksikan kita pada hari ini Tanyalah Ustaz, kita bersama dengan kedua-dua. Ini bukan rancangan Semanis Kurma ya. Ini rancangan Tanyalah Ustaz. Orang kata. Baik, Ustazah. Para penonton kita tertanya-tanya juga sebab tengok Ustazah ni sweet je. Macam mana mungkin Ustaz boleh kongsikan ataupun Ustazah kongsikan pengalaman berhari raya bersama dengan keluarga. Tadi Ustazah dan Ustaz dah kongsi dah. Satu poin iaitu pakai baju sedondon, berjalan pergi ke masjid sama-sama. Itu pun dah sweet dah tu. Mungkin boleh tambah lagi Ustazah. Dan pengalaman Ustaz berhari raya di zaman dulu ya. Malam hari raya tu dah nampak kemeriahan tu. Kita pasang pelita. Pasang pelita sepanjang jalan. Di rumah kita tu kalau boleh rumah tu kita keliling dengan pelita minyak gas. Minyak gas orang kata. Minyak gas itu. Kalau boleh kita buh tu sampai ke subuh. Sampai ke subuh. Dan malam tu juga kita takbir raya, kita buat ketupat, buat lemang bersama-sama. Gotong royong. Gotong royong. Masya-Allah. Mana malam tu kira ada orang sampai tak tidur. Sampai tak tidur sebab lepas tu buat langsir, lepas tu bersihkan halaman rumah semua. Memang meriah sangatlah masa zaman tu. Memang kita tertunggu-tunggu. Adik-beradik semua turun? Tunggu-tunggu. Lebih-lebih kalau masa tu kita masa budak-budak lagi, apa yang kita tunggu? Duit raya. Duit raya itu memang. Masa tu kalau 20 sen, 10 sen pun dah kira bernilai tinggi lah. Pada zaman Ustaz dulu, duit rayanya 20 sen, 20 sen, 10 sen. 5 sen pun ada masa tu. Jadi mungkin kenangan yang manis boleh Ustazah kongsikan. Beraya di kampung ni, memang meriah betul ni. Betul ya. Apa yang para penonton dan juga Da'i Aiman ni, apa yang Ustaz share tadi tu mengimbau kenangan di masa lalu. Dan apa yang berlaku di masa sekarang ini, kita nak hidup suburkan kemeriahan masa lalu tu, kita kena bawa dalam keluarga kita. Maksudnya dekat sini lah, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting. Jadi setiap kali nak sambut hari raya, terutama sekalinya Aidilfitri, Ustazah dengan Ustaz akan bawa semua ahli keluarga kami balik ke kampung Ustaz. Balik ke kampung Ustaz? Ya, kadang-kadang kalau adik tak berebut ibu Ustazah, Ustazah bawa ibu Ustazah sekali. Ke kampung Ustaz? Ke kampung Ustaz. Bagus ya, ni. Dan bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan ya, kami pulang berapa biji kereta, bawa bukan sekadar Ustazah-Ustaz, bawa anak-anak, bawa menantu-menantu, bawa cucu-cucu tersayang, bawa ibu, dan yang paling seronok tahun ni kita bawa menantu baru, menantu bongsu yang baru. Allah. So bayangkanlah dia punya kemeriahan tu dengan dalam keretanya, dalam perjalanannya. Kalau cucu-cucu budak-budak kecil kan, Da'i Aiman, Aiman ada anak kecil kan. Jadi berapa jam lagi nak sampai? Bila nak sampai? Bila nak sampai? Semua dah tak sabar. Dan bila sampai di sana, ya Allah, dengan keluarga Ustaz, sebab kita datang daripada jauh, keluarga Ustaz dah sediakan makanan. Kita pula daripada bandar lah kan. Kita daripada bandar nak balik ke kampung, kita bawa oleh-oleh. Kita bawa hadiah, kita bawa kuih-kuih raya, kita bawa biskut raya. Kita tak boleh pulang dengan tangan yang kosong. So itu memeriahkan lagi suasana berhari raya dengan cucu-cucu kita ni yang tak pernah main pasir, balik dekat kampung Ustaz main pasir, lepas tu seronok atur nak beraya, daripada rumah ni nak pergi, daripada rumah ni nak pergi, daripada rumah ni nak pergi. Ya Allah, pendek kata memang bahagia, memang seronok sangat-sangat bila hari raya dapat berkumpul di kampung halaman. Ini cerita orang bandar balik kampung ni ya. Dan lebih menarik lagi tu Da'i Aiman. Kita bila kita dah tahu hari raya nak besok hari kan. Hari ni kita dah plan nak balik. Kita plan dah, kita rancang nak balik. Pada hari yang terakhir kita berpuasa tu, kita berbuka puasa bersama ibu bapa kita. Di kampung Di kampung. Itu style kami. Itulah nikmat yang kita tak boleh nak gambarkan, seperti mana Nabi sebut bahawa lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama sekali ialah kita berbuka puasa. Bila kita berbuka puasa, kita rasa dah gembira sangat dah. Masya Allah.
Ya, bila buka, oh seronoknya, ya Allah, lambat lagi nak buka, ya Allah, punya, lepas tu boleh makan, itu nikmat yang kita tak boleh gambarkan. Tetapi bila kita berhari raya, kita berbuka puasa bersama dengan ibu bapa kita di kampung. Lagi best. Lagi best. Lauk kampung. Lauk kampung. Allahu Rabbi, tak tahu nak gambar betapa gembiranya hati kita bila kita boleh berbuka puasa pada hari yang terakhir bersama ibu bapa dan adik-beradik kita di kampung. Walaupun perjalanan jauh kan? Perjalanan jauh. Perjalanan jauh tak Masya Allah. ku rasa. Ya. Tapi masalah tadi Ustazah ada sebut Saya. saudara mara, adik-beradik, Ya. ipar duai dan sebagainya. Adalah dekat rumah tu. Semua Ya. pakat tidur, tak roboh ke rumah tu ya. Tapi berkaitan dengan isu ini Ustazah, sahabat kita ni ada kekeliruan sikit. Saya. Pak Suli Romli, dia tanya soalan, bagaimanakah kita perlu membataskan pergaulan sesama ipar duai, sepupu dan saudara mara yang bukan muhrim ataupun mahram ketika bertandang setelah kita ini akil balik bertandang masa zaman kanak-kanak dulu. Apakah yang menjadi keutamaan kita? Mohon pencerahan Ustaz. Sila Ustaz dululah. Okey, bagus soalan pada Pak Suli ya. Pak Suli Romli. Memang soalan ni memang cukup baik sekali. Suasana dalam suasana kita menyambut Aidilfitri ini dalam kegembiraan, kita tak lupa bab hukum hakam agama kita. Sebab itu Ustaz teringat Rasulullah SAW ketika Nabi solat bersama dengan jamaah laki-laki dan perempuan, selepas Nabi bagi salam, kemudian Nabi doa semua, kemudian Nabi duduk sekejap. Oh, Duduk sekejap, duduk sekejap. Kemudian sahabat-sahabat tengok kenapa Nabi duduk sekejap selepas solat. Rupa-rupanya hikmah ialah Nabi nak bagi peluang supaya orang perempuan keluar dulu daripada masjid. Menunjukkan kepada kita bahawa dalam kehidupan kita Aidilfitri pun yang pertama sekali kita kena jaga aurat. Ini bukan saja-saja kita buat, ini memang agama suruh dan Nabi suruh. Satu. Yang kedua, bila kita dalam berhari raya ni, kita jaga aurat antara ipar duai dengan bukan mahram kita ni. Yang pertama, kalau boleh, kita jangan berjumpa. Kita elakkan kita bergurau berlebih-lebihan. Ya, bergurau segi perkataan, ya, cakap yang boleh menimbulkan kekeliruan, jaga batas, jaga batas, kemudian elakkan daripada kita sentuh fizikal, ya. Kita bersalam sama yang bukan mahram kita, lepas itu kita bertepuk tampar ke apa-apa, walaupun adik-beradik, tapi kita kena jaga batas itu. Tapi masalah Ustazah, kalau anak-anak buah datang ni jenis nak salam, yelah tengok Ustazah pun, kita pun excited juga ni kan. Nak salam, Ustazah lama tak jumpa pun semua. Kita ni nak mengelak ni, alahai macam mana tu kita nak jaga batas, nak salam-salam. Nanti kan tak salam kan kata menderhaka kepada mak saudara ke macam mana kan. Tapi sebenarnya kita masih perlu menjaga batas daripada sudut kadang tidur dekat ruang tamu ni. Habis terbengkalai, bukan terbengkalai, bergelimpangan semuanya dekat ruang tamu. Dia dah bercampur, tak kisah lelaki perempuan dah. Macam mana Ustaz? Dan Ustaz menarik itu yang kata tidur tu. Tidur tu. Bila kita tidur, maknanya untuk menjaga aurat tadi ni, pastikan yang perempuan tu duduk di bilik. Dalam bilik. Duduk dalam bilik. Laki-laki biar duduk di luar. Luar dekat ruang tamu. Ruang tamu ke di rumah dia beranda ke dia apa juga. Maknanya itu kita jaga. Mana orang perempuan dalam bilik. Semua dalam bilik. Dalam bilik. Okey. Orang laki-laki di luar. Kita berkorbanlah pasalnya adik-beradik. Itu cara dia. Ini caranya. Dan apa yang Ustaz Wan Akasha sebut tu, itu yang kita buat bila balik kampung. Bayangkan family ustazah dah besar. Family ustaz memang besar. So maknanya kena ada pengorbanan di situ. Apa yang berlaku ialah yang perempuan kat dalam, ustazah, anak perempuan, cucu perempuan semua, kita orang kat dalam bilik. Ustaz memang kat luar. Tak kira lah Ustaz. Tak kira lah Ustaz pun kan, sebab juga. pengorbanan sebab keluarga kita besar. Jadi Ustaz dengan anak lelaki apa semua tu, Ustaz memang duduk dekat ruang tamu lah kita kata. Pengorbanan. Untuk apa? Kita sambut Hari Raya ni Aidilfitri. Aid kembali, Fitri fitrah. Kita kembali kepada fitrah seperti mana kita dilahirkan oleh ibu kita, suci, bersih, tanpa dosa. Jadi jangan sampai kita cemarkan kembali kepada fitrah ini dengan melakukan perkara-perkara yang terlebih gurau, bertampar antara sepupu semua dengan yang bukan mahram kita, tak kisah dan sebagainya. Seronok sangat. Ya, memang kita takut nanti anak buah kita terasa hati nak salam dengan mak saudara. Jadi sebagai ibu saudara ni kena bijak.
Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala rakam di dalam surah An-Nahl ayat 125. Satu garis panduan yang cukup indah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita nak tegur orang ni, kita kena tegur dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan nasihat yang baik. So macam mana sebagai mak saudara, Ustaz mak saudara kan? Mak saudara kita fahamkan. Tapi alhamdulillah lah anak-anak saudara kita dah fahamkan. Mereka faham. Tapi yang tak faham ni kita kena minta maaf ya. Kita bagi tahu kita adik semayang. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita direct bagi tahu, kita tak boleh jatuh air muka orang. Kalau kita direct bagi tahu, haram ni kita mak saudara, orang tua-tua apa nasihat macam tu dekat orang-orang muda tak boleh. Kita adik semayang, ada wuduk. Dalam masa yang sama, kita kena fahamkan mungkin kepada ibunya, mungkin kepada bapaknya, kita nasihat secara orang kata bukannya depan orang ramai tapi secara personal, face to face. Kita nasihat, kita bagi tahu ini boleh, ini tak boleh dan sebagainya. Sebab tu adab yang cantik di dalam Islam, yang pertama sekali kita kena tegur dengan bahasa kasih sayang. Yang kedua kita tegur ikhlas kerana Allah. Yang ketiga kita tegur kerana kita sayang orang tu. Yang keempat lepas kita tegur kita minta maaf. Lepas kita tegur orang yang kita rasa melakukan kesilapan, kita kena minta maaf dengan dia. Minta maaf, saya bukan saja nak tegur, tapi tegur ni supaya kita sama-sama dapat redha Allah. Itu paling cantik. Ini di antara adab-adab yang kita kena jaga di dalam Islam. Ustazah, ada peminat kita di Facebook ni, dia nak sampaikan ucapan raya sikit, Ustazah. Masya Allah. Iaitu kita bersama dengan Zairul Gonzales, homeboy nama dia. Assalamualaikum, tanyalah Ustaz TV3, salam Aidilfitri, kenangan yang tak dapat dilupakan. Cari bulu ayam untuk juadah raya. Kami bukan dari keluarga yang berada. Sehari sebelum raya, ayah akan sembelih ayam dan rebus ayam itu sebelum dimasak untuk juadah raya. Kenangan sangat indah ketika itu. Sukar untuk ulanginya semula. Masya Allah. Dan soalan ni rupanya, Ustaz pun ada pengalaman. Ustaz ada pengalaman? Pengalaman malam raya tu, hari raya tu. Ayam juga? Kita kejar ayam. Allahu Akbar. Betul ke? Kejar ayam. Kejar ayam, lepas tu ayah sembelih. Dapatlah ayam tu. Dapat ayam tu. Kemudian memang kita rebus ayam tu, lepas tu kita tarik bulu. Ya. Itu memang betul. Ya ke? Dan Ustazah menyaksikan kebetulan tersebut. Ustazah memang... Bagi sokongan? Ustazah memang family ustaz. Okay. Kita kata bela ayam, lepas tu bila nak masak tu kena kejar ayam, kena sembelih ayam, dan ibu ustaz ni arwah ibu ustaz di depan mata ustazah ni, ustaz nak tolong, tapi kita sebut tadi kita macam bandar sikit kan. Alamak, macam mana ini nak kena cari bulu ayam. Mak mentua ustazah ni faham, tak apa biar mak buat. Jadi mak mentua ustazah cari bulu ayam, kita buat kerja yang lain. Bukan kata kita goyang kaki, tidak, tapi itulah kenangan indah cari bulu ayam yang dikongsi seketika tadi. Masya Allah. Dapat dah rasanya macam tu, Ustaz, ya? Kenangan indah. Macam Ustazah jadi saksi, Saya betul, jadi saksi. Okay, saya baik. nampak. Tapi Ustaz, minta maaf lah kita nak tanya, Ustaz, kedua orang tu Ustaz masih ada, Ustaz, di kampung ataupun telah tiada? Dah tak ada. Dah tak ada, Ustaz. Jadi pastinya keadaan hari raya itu agak sedikit berbeza saat mereka ada ataupun mereka telah tiada, Ustaz. Sahabat kita ni di Facebook ada satu persoalan tentang isu ini, Ustaz. Kita bersama dengan Sirul Nizam. Setiap kali menyambut hari raya, setiap tahun anak-anak pasti pulang ke kampung halaman bagi menyambutnya bersama-sama ibu bapa dan sanak saudara yang lain. Tapi bagaimana bagi anak-anak yang pertama kali beraya tanpa kedua ibu bapa yang telah pergi untuk selama-lamanya? Bagaimana nak mengekalkan kemeriahan berhari raya? Maklumlah kadang ada yang setengah saudara mara yang jarang pulang ke kampung berkumpul bersama menyambut hari raya setelah ketiadaan ibu bapa, kan. Mungkin dah tak ada mak ayah, dah tak berkumpul dah waktu itu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit. Mungkin ada lagi tak kemeriahan itu, Ustaz? Memang bila dah ibu bapa dah tak ada, memang terasa perbezaan yang besar dalam kita menyambut hari raya. Sebab itu orang yang masih ada ibu bapa ni, dia carilah peluang untuk bertemu ibu bapa pada hari raya. Yang dah tak ada macam Ustaz dah tak ada ibu dan ayah, dan ayah dah lama dah, ada 30 tahun yang lepas. Kemudian ibu baru 2-3 tahun yang lepas. Macam mana kita nak mengembalikan balik kegembiraan walaupun mak ayah kita tak ada, ya. Yang pertama sekali ialah dalam kita menyambut Aidilfitri juga, kita tak lupa untuk menziarah
ibu dan ayah kita yang telah meninggal. Oh, ziarah mereka. Ziarah mereka, kubur mereka dan doa untuk mereka. Kemudian kita pergilah, kita utamakan dalam kita ziarah, kita utamakan mana yang dulu. Dalam kata kita susunan keluarga kita, siapa dulu? Kakak nombor satu ke, kakak sulung ke, abang sulung ke, ada, kita pergi yang tu dulu. Selepas mak ayah tak ada, kita jumpa abang kita yang sulung ataupun kakak kita yang sulung. Itu urutan dia. Kalau dah abang sulung pun dah tak ada, yang kedua pula, susunan yang kedua, angah ke yang sebagainya. Untuk mengembalikan bahawa walaupun mak kita dah tak ada, tapi kegembiraan keluarga tetap kita raikan. Tambah pula bila Ustaz sebut tadi kan, kita pergi ke rumah Pak Long, Pak Ngah, Pak Ndak dan sebagainya tu kan. Bila mak ayah dah tak ada ni, mungkin kita rasa macam dah tak perlu dah kot nak pergi ke rumah mereka ni. Tapi mungkin ada saranan daripada Nabi SAW tentang kita ni, walaupun mak ayah kita dah tak ada, tetap hubungan ni perlu disambung ke bagaimana Ustazah? Betul. Kadang-kadang kita ingat bila mak ayah kita dah tak ada, dah meninggal dunia, pergi bertemu dengan Allah dan tidak akan kembali lagi, kita ingat bakti kita kepada mak dan ayah terputus. Sebenarnya tidak. Di dalam Islam, apa yang Rasulullah SAW ajar kepada kita, kita kena hubungkan silaturahim dengan sesiapa yang mak ayah kita sayang. Dengan sesiapa mak ayah kita masa hidup tu mereka suka ziarah. Mereka suka ziarah siapa. Walaupun mereka dah tak ada, kita hubungkan silaturahim tersebut. Kemudian kita lihat lagi adik-beradik ni, dalam keluarga kita ada berapa adik-beradik. Walaupun mak ayah dah tak ada, tapi hubungan adik-beradik tu kena kuat. So adik-beradik ni yang memainkan peranan yang utama, terutama sekali anak sulung. Ustaz cakap sebab Ustaz anak sulung. Oh, ya ke? So anak sulung tu dia kena kuatkan adik-beradik dia yang lain. Dia kena atur elok-elok. Raya ni semua kena berkumpul. Ya, walaupun mak tak ada, ayah tak ada, kita kena berkumpul, kita baca Yasin, ya. Lepas tu kita ziarah kubur mak dan ayah kita. Peranan adik-beradik yang masih hidup ini agar semua tu bertaut kembali, kerana walaupun mak ayah kita dah tak ada, memang kita tak sama macam Ustaz sebut tadi. Ya. Memang tak sama, tapi dalam hati kita tu, kita akan rasa tenang, akan rasa bahagia. Walaupun mereka tak ada, kita balik kampung, kita rasa tenang tau, Da'i Aiman. Walaupun mak ayah tak ada. Sebab kita rasa macam kita dah laksanakan satu tanggungjawab untuk menziarahi mak dan ayah kita di kubur walaupun mereka dah tak ada. Bayangkanlah nikmat yang paling besar di Aidilfitri, yang paling bahagia. Semua orang nak cari bahagia. Kebahagiaan di Aidilfitri yang semua orang nak cari ialah bahagia bila kita dapat jumpa mak dan ayah. Masya Allah. Jadi semasa mak dan ayah kita masih hidup ni, dapatkan mak dan ayah kita di hari raya, paling bahagia bila kita dapat peluk mak kita. Paling bahagia bila kita dapat peluk ayah kita. Paling bahagia bila kita dapat salam cium tangan ayah dan ibu. Dan paling bahagia sekali bila telinga kita ni dapat mendengar bila kita salam, minta ampun mak, Allahu Akbar, minta ampun ayah, minta halal semuanya mak, minta halal semuanya ayah. Nikmat yang paling bahagia bagi seorang anak ialah apabila ibu dan ayahnya mengatakan, mak ampunkan kamu nak, kamu dah tak ada dosa apa dekat mak, ayah ampunkan kamu mak, ayah ampunkan kamu nak. Jadi inilah nikmat terbesar. Sama juga, kita balik, kita jumpa mak mertua kita, kita jumpa ayah mertua kita, kita salam, cium, kita minta ampun. Bila mak mertua, ayah mertua bagi tahu, mak ampunkan kamu, ayah ampunkan kamu, itu nikmat yang terbesar. Itu yang paling kita cari. Ustaz nak kongsi sikit dengan Da'i Aiman, ya. Apa yang berlaku dalam kehidupan Ustazah dan Ustaz, ya. Okey Ustazah, kita simpan cerita tu. Oh, okey, jangan ke mana-mana lah. Para penonton, saya saja je simpan dia. Okay, minta maaf Ustazah. Tak apa, it's sebab okay. kita nak sambil-sambil para penonton mengesatkan air mata tu, pergi minta maaf dekat mak ayah kat sebelah tu kan. Minta maaf dulu, selepas ni kita nak dengar cerita menarik daripada Ustazah. Para penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kita ucapkan daripada tim Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Baik, Ustazah, para penonton kita tadi sampai nak kunyah kuih raya pun tunggu-tunggu cerita Ustazah tadi. Sempat kunyah ke tak tu? Silakan Ustazah. Okey, baik ya. Sebenarnya Ustazah nak mengajak kita semua dan diri Ustazah sendirilah ya, untuk kita menghargai nikmat ada ibu bapa. Pulanglah, baliklah kampung masa masih ada. Dapatkan mak dan ayah kita. Kerana pengalaman Ustazah, alhamdulillah Ustazah sentiasa bersama dengan ibu. Jadi ibu sentiasa bersama dengan Ustazah. Abah dah tak ada. Ustazah nak share sebab kami balik ke kampung Ustaz setiap tahun. Alhamdulillah.
Dan apa yang berlaku ialah ustazah memang rapat dengan ibu mertua rapat. Kebiasaan ustazah ya Da'i Aiman ya, bila kami semua balik kampung dengan kereta akan riuh dekat kampung ustaz, orang KL balik. Walaupun kita duduk Kajang tapi sebab orang KL balik kan Lin kan? Orang KL dah balik, semua riuh, keluarga ustaz semua keluar. Dan kebiasaannya ketika ibu ustaz masih ada, ibu ustaz ni anak-anak kumpul duit buat surau sendiri. Masya Sebab Allah. ibu ustaz ada masalah kaki, masalah lutut, nak berjalan pergi ke masjid. Jadi ibu ustaz ni akan tunggu dekat di luar surau tu ada kerusi yang mak ustaz ni akan duduk macam tu. Orang tua kan bongkok kan, duduk macam tu, tunggu. Ya, tunggu kami balik lah, kami balik. Ya, dan bila balik tu ustazah akan peluk mak ustaz peluk mak, cium mak, bagi hadiah dekat mak. Mak suka apa? Mak suka perfume, bagi perfume. Mak ustaz suka kasut raya, beli kasut raya. Kita dah beli siap-siap dah. Mak ustaz suka telekong, beli telekong. Kain batik, beli kain batik. Jadi apa yang berlaku ya bila ustazah sampai dengan anak menantu, cucu-cucu apa semua ni dengan ustaz apa semua, mak akan kata Intan dah balik. Sebab family panggil Intan. Masya Allah. Intan dah balik. Ya, jadi ustazah akan peluk mak ustazah, cium mak ustaz ya, panggil mak kan, cium mak apa semua. Tetapi apa yang berlaku pada tahun lepas, bila kami sampai, ustazah turun daripada kereta, bayangan ibu ustaz tu ada kat depan surau. Allahu Akbar. Sampai ustazah kata dekat ustaz, anak-anak semua dah nak angkat beg, nak masuk dalam bilik pun, kan nak buka puasa. Tahun lepas tak boleh buka puasa dengan mak. Ya. Jadi ustazah kata dekat Ustaz Lin, kejap ya. Ustazah kata ustazah nak pergi sapa mak. Sedangkan mak tak ada. Ustazah pergi sapa mak. Ustazah pergi. Ya. Ustazah pergi kat depan pintu surau tu. Ustazah berdiri kat depan tu. Ustazah kata, Mak, Intan dah balik. Ya. Mak, Intan dah balik. Lepas tu ustazah masuk dekat bilik mak. Ustazah cium pakaian yang mak ustaz suka pakai. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, memang suka pakai baju yang ustazah tempah, yang ustazah hadiahkan kepada ibu mertua tercinta. Jadi ustazah akan cakap kat situ. Ustazah akan cakap, Mak, Intan dah balik. Mak, Intan balik dengan Akasha. Orang panggil Akasha kan. Mak, Intan balik dengan Akasha. Mak, Intan balik dengan anak Intan apa semua-semua. Dan bila nak balik pula, hati tu sebab tau. Kita dah pergi ziarah kubur. Kubur mak mertua, kubur ayah mertua. Kita dah ziarah sebab kita cerita raya di kampung ya. Bila nak balik tu hati ni sebab sayu. Sebab kita dapat merasakan yang macam mak tu masih hidup. Seolah-olah bayangannya masih ada. Masih ada melayan kita, menyantuni kita kan. Jadi bila nak balik tu, ustaz akan kata kat Ustaz Lin, kejap ya. Nak pergi cakap dengan mak. Ya, jadi ustazah pergi dekat surau tu, dekat ruang luar tu, Mak, Intan minta maaf banyak-banyak, Intan dah nak balik. Ya. Jadi tahun lepas kita dapat merasakan macam, tahun ni pun sama, kita dapat merasakan satu kehilangan yang sangat besar. Yang ustazah cerita dekat sini ialah kehilangan ibu mertua, kehilangan ayah mertua dan kehilangan abah ustazah. Ya? Jadi maknanya nikmat berhari raya tu memang nikmat yang indah, tapi kehilangan ibu bapa tu adalah kehilangan yang kita rasa macam kita sunyi. Tapi bagaimana dengan mereka penonton yang masih ada ibu ayah ni ustazah? Ya, kepada yang masih ada ibu ayah ni, bahagia kalau mak dan ayah kita. Sebab kita ingat masa kita kecil-kecil dulu, kita mengimbau kenangan manis dulu. Kita budak-budak ni, kita seronok. Baju raya yang mak kita beli kat kita, kita lipat. Zaman dulu ustazah tak ada iron. Kalau ada pun iron yang arang tu. Iron yang arang tu kan. Jadi ustazah akan lipat baju raya yang ibu ustazah beli, yang arwah abah ustazah beli dekat ustazah. Ustazah akan lipat, tak bawah bantal. Masya Allah. Tak bawah bantal, masa tu kecil lagi. Saya ingat cerita Piramli. Saya tak bawah bantal. Saya tak bawah bantal. Lepas tu bila terjaga, bangun tengok lagi baju tu. Takut kita tidur terusik baju tu. Tengok. Lepas tu tengok, pukul berapa dah jam dekat dinding ni. Kita tak sabar untuk berhari raya. Jadi ibu bapa kita melakukan persiapan yang indah untuk membahagiakan kita. Adakah kita melakukan persiapan yang indah untuk membahagiakan kedua ibu bapa kita? Mak ayah ni sebenarnya mereka rindu kepulangan anak-anak. Mak ayah ni cukup bahagia kalau anak-anak balik. Katalah anak-anak tu kata tak boleh bawa apalah. Mak ayah bukan nak benda lain pun, Da'i Aiman. Dia tak nak apa pun. Tak bawa balik apa pun tak apa. Tapi adabnya kita bawa balik. Sebenarnya mereka nak peluk anak-anak. Ya, mak ni dia rindu ke anak dia. Dia menghitung hari nak jumpa anak dia. Bimbang kalau ada anak yang mendirikan rumah tangga, mungkin dia lupa kat mak dia, dia lupa kat ayah dia, mungkin sibuk dengan keluarga sendiri, lupa kepada mak dan ayah. Jadi mak dan ayah ni mereka nak supaya mereka boleh
sentuh tau. Maka boleh, duit tu bukan nak sangat lah. Boleh sentuh anak, boleh cium anak, boleh peluk anak, boleh makan bersama dengan anak-anak di hari raya yang indah ini. Itulah nikmat yang paling membahagiakan dalam kehidupan kita. Mak ayah kita dah bahagiakan kita, sekarang sampai masanya untuk kita bahagiakan kedua ibu bapa kita. Jadi kita pula yang kena bahagiakan mereka. Tambah-tambah Ustazah bila dah ada cucu. Ya, saya. Baik Ustazah, tadi saya sukalah bila Ustaz cerita di malam raya Ustaz. Dah terbalik sana, terbalik sini, kacau dodol, kacau rendang, pasang pelita dan sebagainya. Saya yakin dan percaya perkara ini mungkin kita kena hidupkan kembali Ustaz. Cumanya sahabat kita ni nak tanya satu soalan. Dia kata kenangan indah adalah suasana malam raya. Bekerjasama memasak, menghias rumah di kampung, pagi-pagi raya bersiap-siap, bermaaf-maafan sebelum pergi masjid. Seronok sangat. Tapi sekarang makanan dan kuih-kuih ditempah je. Aktiviti ziarah kurang, hanya tunggu rumah terbuka. Bagaimana cara kita nak kembalikan kenangan-kenangan ini kepada anak cucu kita Ustaz? Daripada Nur Azlina Osman. Silakan Ustaz. Okey. Sedih pun ada, gembira pun ada. Ya? Gembira pun ada. Bila kita menyambut Aidil Fitri, Hari Raya ni. Yang pertama sekali kalau kita nak mengembalikan balik suasana Hari Raya, kenangan lama dalam keluarga kita, yang pertama sekali mesti tak dapat tidak, kita sibuk macam mana pun, baliklah kampung. Itu nombor satu. Nombor satu. Balik dulu. Balik ke kampung. Ya? Maknanya set untuk tiap-tiap tahun kita balik ke kampung. Sama ada kampung isteri kita ataupun kampung kita. Yang penting balik kampung. Jangan kita bagi alasan kita sibuk dengan kerja. Walaupun kita kerja, tapi suasana Hari Raya itu mesti kita sambut di kampung kalau kita nak mengembalikan balik suasana macam tu. Sebab suasana macam tu hanya akan dapat bila kita berada dalam suasana kampung, keluarga kita yang ramai. Ya? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh, kita tak perlu kita kumpulkan family yang besar. Kita boleh buat untuk sama beranak kita pun dulu pun tak apa. Kita beli ayam ke, beli ikan ke, kita boleh masak untuk buat juadah Hari Raya. Maknanya buat kecil dulu pun tak apa. Tak apa. Janji kita nak hidupkan suasana tu. Kelang kabut di dapur tu. Biar aja. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau boleh kita sediakan perkakas yang dah ada. Maksudnya kalau boleh kita bawa balik pada bandar tu benda-benda yang dah ready dah. Rempahnya, dagingnya, tepungnya, berasnya, semua tu dah ready. Bila dah ready, senang kita nak masak. Masak tu jadi singkatlah sikit. Singkat, ya. Begitu juga dalam kita melakukan tukar lansir, tukar cadar dan sebagainya. Biar nampak aktiviti di malam raya tu kan, nak menunjukkan kebersamaan kita bersama. Tapi saya sukalah tadi Ustazah kata, peranan Kak Long tu sebenarnya memang peranan penting. Walaupun mak ayah dah tak ada. Bila Kak Long memainkan peranan penting tu, dia akan jadi hidup balik tau. Hidup balik. Ceria. Dengar balik suara-suara tu. Kau pasal lansir, Mat? Kau ni tukar cushion ya. Kau mok lantai ya. Dia ada lagi suasana tu kan Ustazah kan. Sahabat kita di Facebook ni Ustazah, Dila J, kenangan terindah waktu kecil-kecil dulu sekitar tahun 70-an. Begitu seronok kita kunjung-mengunjung tak kira rumah siapa. Soalan saya, kenapa sekarang anak-anak kita lebih suka ke rumah kawan-kawan daripada keluarga sendiri? Sampai ada yang hilang adab dan hukum waktu bersalaman. Jadi ini dipilih kawan-kawan dia pula kan. Tak nak ikut dah mak ayah ni pergi rumah saudara mara. Macam mana ni Ustazah? Sebenarnya untuk menjawab soalan daripada Dila J ni, memang kita seronok tau. Masa dulu-dulu tu kita pergi ziarah macam-macam rumah. Ya, ni rumah mak saudara, ni rumah kawan, ni rumah adik-beradik. Segala-galanya lah kita pergi. Jadi sekarang ni terletak kepada ibu bapa. Ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting. Ibu bapa yang kena mendidik anak bahawasanya bila kita balik kampung, kita ziarah saudara mara, itu adalah ibadah. Dan Nabi juga berpesan kepada kita, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahim. Dan yang paling seronok, mak bapak kena fahamkan kepada anak-anak, bila kita menziarahi, kita menghubungkan silaturahim ni, itu antara manusia yang akan mendapat naungan arash Allah Subhanahu Wa Taala.
di hari akhirat nanti akan ada yang mengatakan ainal mutahabbuna bijalali. Mana satu di antara kamu ketika mereka hidup di dunia dahulu, mereka saling berkasih sayang kerana aku, datanglah untuk mendapat naungan arash daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu peranan ibu bapa. Betul tak, Lin? Setuju tak? Setuju. Dan bila kita menziarahi, kita bawa keluarga kita. Kita kena latih daripada awal. Betul. Daripada kecil sebenarnya. Daripada kecil. Untuk rapat dengan adik-beradik yang lain. Bukan masa dah remaja. Memang remaja susah. Memang susah. Dia kena daripada kecil lagi. Daripada kecil. Daripada sekolah rendah tu. Kita dah ziarah pergi rumah. Kemudian bila kita pergi ziarah adik-beradik tu, kalau boleh, 3 perkara ni jangan ditanya. Oh, apa tu? Nanti kita cerita di akhir blok nanti. Di akhir blok bagi suspend. Jangan tanya. Suspend. Sebab walaupun ini bukan daripada hadis Nabi, tapi pengalaman orang tua yang Ustaz nak share pada hari ini untuk jangan kita tanya benda-benda macam ni. Sebab dia kadang kita seronok nak bertanya, kadang-kadang tak dalam suasana tu kita boleh menggoreskan perasaan orang lain. 3 soalan ni kita simpan dulu. Simpan dulu. Para penonton nak tahu jawapannya sehingga ke akhir rancangan, jangan tukar siaran. Kita dah berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Alhamdulillah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Terima kasih para penonton yang sambil-sambil beraya tu kan, dapat kita menuntut ilmu pada hari ini. Di samping kita makan juadah hari raya, dapat juga kita santapan rohani. Baik Ustaz, para penonton kita dia tak puas hatilah Ustaz. Dia kata, aku nak keluar pergi raya ni, tapi Ustaz tinggalkan kita dengan 3 persoalan yang kita tak boleh tanya waktu kita ziarah rumah orang. Itu betul ke Ustaz? Betul. Betul. Boleh tak Ustaz kongsikan? Okey. Ini pengalaman Ustaz yang Ustaz tanya orang tua dan pengalaman kita sendiri. Kau boleh 3 soalan ni kau boleh kita elaklah. Kita tanya sesiapa pun. Melainkan dia sendiri yang sebut. Okey. Ya. Yang pertama sekali kalau boleh elakkan kita tanya umur orang. Oh. Umur orang. Sebab bila kita tanya umur dia jawab dalam hati kita, dia ni umur 30 tapi nampak macam 50. Allah. Nampak tak? Cara tak dia menyebab persepsi kita. Ya. Dia ni dia kata umur 50 tapi umur macam 40. Nampak tak? Tapi kalau puji tu dia seronok tapi baguslah. Ya. Itu yang pertama, umur, kecuali dia sendiri yang sebut. Ya. Okey. Yang kedua ialah tentang family. Tentang keluarga. Kita tanya keluarga, katanya, mana isteri? Rupanya dia belum kahwin. Oh. Mana anak? Kadang dia tak belum ada anak. Ataupun anak dia baru meninggal. Ya? Mana isteri? Dia nak sebut salah sebab dia ada 4 isteri. Contoh. Yang mana? Yang mana? Ambo, isteri berapa orang? Isteri berapa seorang? Itu penting. Maknanya family elakkan kecuali sendiri yang sebut. Ya? Yang ketiga ialah tanya pendapatan orang. Berapa gaji sebulan? Maknanya itu elakkan. Sebab kadang-kadang orang tak selesa. Ya? Sebab bila orang tak selesa dengan kita, sebab ada orang suka dengan kita, tapi bukan semua orang selesa dengan kita. Betul? Ya. Orang suka dengan kita, tapi kadang dia tak selesa dengan kita. Sebab bila kita balik kampung, kadang kita, pertama sekali bila kita cakap dengan orang lebih berumur daripada kita, kita kena banyak mendengar daripada kita bercakap. Lebih-lebih lagi kalau kita daripada bandar. Sebab bila kita cakap lebih ni kerja ni pendapatan, dia akan nampak orang akan nampak kita ni sombong. Elakkan benda ni. Maknanya kita kena ground lah balik Ustaz. Betul. Sebab mungkin keluarga kita ni Allah bagi kelebihan mudah lebih senang sikit Ustazah berbanding dengan keluarga yang lain. Jadi macam mana Ustazah atasi benda tu? Yalah masuklah Ustazah dah masuk TV dan sebagainya orang kenal, tapi balik ke kampung kita jadi seperti biasa balik Ustazah. Okey, sebelum nak cakap jadi seperti biasa balik tu, nak tambahin nombor 4. Nombor 4. Boleh Ling? Ni yang nombor 4 yang mana satu ni? Bukan. Bukan itu Astagfirullahalazim. Okey, silakan Ustazah. Okey, tadi tentang umur jangan tanya dah kahwin ke belum, ada anak ke tidak, apa semua dengan pendapatan. Yang keempat, please lah, tolonglah jangan tanya password Wi-Fi. Jangan.
Ustaz. Dilarang. Jadi maknanya kita kena betulkan niat kita balik kampung ataupun kita menziarahi, niat kita tu kita nak jumpa, kita nak sembang, kita nak tanya khabar, kita nak berbicara. Kita lama tak jumpa sebagai contoh. Tiba-tiba ya Allah tanya password wifi, lepas tu depan mak ayah, depan mertua, depan orang yang lebih tua. Ni orang tengah bercakap ni, berkumpul raya, duk makan kuih raya ni. Dia duk sibuk dengan gadget, dia duk sibuk dengan handphone dia. Elakkan. Tapi Ustazah, kalau cucu Ustazah panggil Ustazah apa? Cucu? Panggil mak tok ke, panggil nenek ke? Itulah. Kadang-kadang orang sekarang ni dia tak nak mengaku tua. Susah juga kan. Astagfirullahalazim. Dah dekat dengan kubur pun tak nak mengaku tua. Ya. Dia bukan apa, nak eratkan kemesraan. Ya. Jadi dalam family Ustazah, cucu-cucu panggil Umi, Mami. Umi, Mami. Sebenarnya kalau kita terjemahkan, Umi, Mami, ibu kepada ibu. Nenek lah tu. Tapi kalau biasanya Ustaz, kalau anak minta tak bagi. Kalau cucu minta Allah tak bagi. Masya Allah. Sebab apa? Sebab apa kita lebih sayang cucu daripada anak? Kenapa Ustaz? Okay, pengalaman Ustaz ni, Ustaz dah ada cucu kan? Rupanya bila kita dapat cucu, kita rasa perasaan kita tu kembali muda. Perasaan je, tahu. Perasaan ke perasaan? Perasaan itu kembali muda sebab kita dapat cucu tu seolah-olah kita kembali balik, kita jaga anak kita dulu. Itulah nikmat sebenarnya. Waktu tu mungkin sibuk Ustaz. Sekarang ni kita dah ada masa sikit, jadi kita nak beri kasih sayang tu sepenuhnya pada cucu. Betul Ustaz? Itu dia. Dan satu lagi yang Da'i Aiman tanya kepada Ustazah tadi ya. Ustazah. Bagaimana kita kalau Allah bagi kelebihan kepada kita sendiri yang kena jaga. Kita kena tawaduk, kita kena rendahkan diri kita. Kita kena pandailah. Kalau kita balik kampung tu kita kena pandai duduk dalam suasana kampung. Sebab tu Ustazah kena fahamkan, terutama sikit cucu-cucu lah budak-budak kan. Kena fahamkan kampung macam ni. Dekat kampung ni boleh cakap, ni tak boleh cakap. Jadi maknanya kita sebagai orang tua dalam keluarga, kita yang memainkan peranan yang sangat Jangan besar. minta remote aircon. Remote saya kena minta remote aircon pula. Okey Ustazah, bagi memeriahkan lagi suasana kita yang sudah meriah ni kan. Dan para penonton tengok, Ustazah dengan Ustaz ni orang kata sweet couple lah kan. Kita nak tengok sweet tak sweet. Kita nak main satu game Ustazah. Boleh? Masya Allah. Kita main satu game. Orang Alright. kata sempena dengan Hari Raya ni. Para penonton kita pun boleh turut sama join kita punya game ni kan. Ni kita ada beberapa keping gambar yang mana kita dah zoom kan Ustazah. Gambar ni dah zoom. Gambar kita dah zoom dah. Yang mana kita ambil gambar kuih-kuih tradisional dan juga kuih-kuih terkini lah kan. Okey, baik Ustazah dan Ustaz cuba perhatikan elok-elok. Para penonton cuba tengok sekali dulu. Itu dia Ustazah. Untuk gambar yang pertama ni, apakah kuih yang terdapat pada gambar ni Ustazah? Lempeng. Lempeng. Okey Ustaz. Sama lempeng Dia sikit lagi nak betul tu. Kuih kapit gulo. Itu dia. Kuih kapit gulo. Masya Allah. Biasanya orang letak coklat, letak kacang kan. Kuih kapit. Kita cuba gambar yang kedua Ustazah. Ni gambar yang kedua ni. Apa dia? Kalau Ustazah biskut mozzarella kacang. Mozzarella kacang. Mozzarella. Ustaz sikit. Kalau Ustaz kuih kacang. Kuih kacang. Ada macam nak dekat-dekat lah tu. Dia punya biskut Mazola. Mazola. Sikit je lagi kan. Betul dah. Dia lari sikit lah. Baik Ustaz, kita nak pergi pada kuih yang ketiga ni kan. Yang ni memang favourite ni. Nenek-nenek kat kampung ni. Sedap. Para penonton macam mana? Ada jawapan tak? Okey Ustazah. Yang ketiga ni kuih apa Ustazah? Loyang. Tepat sekali. Ustaz belum jawab lagi. Ustaz. Dah kata tepat dah. Kan? Kalau ikut Ustaz ni dia tak kuih loyang dia sebut apa ni? Loyang. Loyang ada orang kampung dia kata apa dah? Orang kampung ada istilah lain Ada istilah lain ni. Kuih ros. Bukan juga. Ustazah panggil kuih loyang. Kuih loyang. Okey. Kuih apa? Ada satu istilah orang kampung ni. Saya pun lupa dah. Tak ingat dah. Tak ingat. Sarang tebuan? Itu dia. Betul, sarang tebuan. Sarang tebuan ya? Sarang tebuan. Mana nak dapat budak-budak zaman sekarang tahu? Yes, sarang tebuan. Macam mana Da'i Aiman boleh tahu kan? Allahu Akbar. Okey, baik Ustazah. Kita ada ni. Ini zaman sekarang punya kuih ni. Okey, Edmund London. Ustaz, kita kunci Ustaz. Betul. Kita kunci Tepat sekali. Ustaz pula betul. Baik, ni Ustazah. Kita ada ni. Terbalik, sorry. Terbalik pula. Ini dia. Tak nanas. Tak nanas, sikit lagi. Dia kecil je. Dia kecil Ustaz. Dalam balang.
Dia macam kuih siput. Kuih siput. Kuih siput. Kunci, Siput. Okey, betul. Sebab ini antara Kuih siput. yang Ustaz suka. Kuih Ustaz siput. suka juga Okey, baik jadi ni kuih apa pula ni para penonton sekalian? Terbalik juga. Itu biskut bangkit. Okey, biskut bangkit. Ustaz? Jadi kami bukan kata biskut bunga. Biskut bunga. Taci tulis. Bunga Nampak susu. bentuk. Bunga susu. Okey, baik. Tepat sekali Ustazah. Masya Allah. Kadang orang kata biskut bangkit, kadang orang kata kuih bangkit. Kuih bangkit. Okey. Okey, baik Ustazah. Dah lapar kuih raya dah ni. Kuih raya. Okey, para penonton. Tahu tak? Okey Ustaz. Ni kita panggil apa ni Ustaz ni macam dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kan? Kita tanya Ustaz tau. Kita tanya apa Ustaz. tu Ling? Tak ada siapa? Apa dia? Samprit. Samprit. Wah. Betul samprit. Ustazah buat kuih ke kat rumah? Dulu saya buat. Ustazah minat Saya buat kuih. Minat buat kuih. Dulu memang kita buat sendiri tapi ni dah ramai sangat. Susah sekali nak buat ramai-ramai ni. Kita minta Ustazah buat open house lah nanti. Saya pernah buat biskut raya untuk jualan. Saya suka. Beberapa tahun yang lepas. Sebelum masuk TV. Okey. Baik, Ustazah, kita pergi pada seterusnya. Kita ada kuih apa ni Ustazah? Bawa depan ni putu kacang. Hebatlah Ustazah. Sama putu kacang. Putu kacang Betul. Sebab saya tahu. Nampak macam Ustaz tiu je. Tak. Sebab Ustaz mesti jaga bahagian quality control. Ya. Kan Ustazah buat, Ustaz tolong quality control Memang Ustaz makan tapi nama tu kan lupa. Lupa. Okey, baik. Terbalik ya. Baik. Masya Allah. Ini dia. Ini kalau raya mesti ada ni. Kalau orang Kedah kata apa? Apa tu Ling? Macam tu gomak ya. Siapa tu Ling? Lupa dah ingat. Dia macam putih-putih sikit. Dia kadang bulat Makmur. Biskut makmur. Ini markah penuh ni Ustazah ni kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, tengok lagi. Ada lagi tak gambar-gambar kita ni kan? Yes. Ini favourite ni. Dia kuih ada kacang-kacang ni. Sedap. Rempik. Rempik. Wow, tepat sekali. Baik Ustaz. Ini sedap juga. Ini kira yang baru-baru jugalah kuih ni Ustaz Orang kata zaman-zaman 70-an ada dah ke kuih macam ni Ustaz? Betul. Ni kemudian dia ada apa ni? Konflik kot ni Ustaz. Ni orang panggil apa ni Ustaz? Biskut konflik Nestum. Dah sebut konflik dah tadi. Konflik. Betul lah tu. Kuih konflik. Okey. Kita tengok lagi gambar yang berikutnya. Okey, Ustaz, kita try Ustaz. Ni kuih apa ni? Kuih apa ya saya? Dia ada clue dia. Dia dalam nama tu dia ada haiwan ataupun binatang. Apa dia? Macam apa ya? Nampak macam apa ni? Ustaz tak boleh nak sebut. sebut. Nama clue dia binatang. Clue-nya dalam perkataan tu serangga. Apa dia? Laba-laba. Sikit lagi. Apa dia? Yang ni kita tak tahu pula. Tak tahu. Okey, baik. Sarang semut. Sarang semut. Okey. Lama lah tak tengok sarang semut. Lama tak tengok. Masya Allah. Okey. Yang ni apa dia? Yang ni pun famous juga Ustaz. Kalau kat kampung biasa ada ni. Ada ya? Biasa kat kampung ni ada ni. Kita biasa. Lama tak mah. Tu. Biasa kat sungai mula kita dengan naik huruf apa? Kalau kat sungai kita naik benda ni. Apa dia ni? Kat sungai. Apa tu? Mula dengan huruf S. Siput. Biskut apa? Biskut S. Biskut sampan. Biskut sampan. Ya Allah. Itu dia. Nampak tak? Yang sampan dengan semut ni memang Ustazah tak tahu. Sampan dengan semut. Memang tak sampan tahu. dengan semut tak tahu. Okey. Baik, ini yang terakhir Ustazah. Biskut dam. Biskut dam. Biskut dam Okey, Ustaz. Sama. Sama biskut dam. Tepat sekali. Okey. Memang tapi sebab lama tak makan lah biskut dam ni. Nostalgia ni. Ustazah. Nostalgia. Ustazah. Betul. Ustazah, kalau hari raya, biskut ataupun kuih yang special yang Ustazah buat yang banyak permintaan ni biasa kuih apa Ustazah? Biskut yang banyak permintaan, pengalaman kita Almond London tadilah. Almond London. Lepas tu dengan biskut badam yang jenis-jenis kekacang. Orang suka. Kacang, ada coklat, and then tak nenas. Tak nenas ni menu wajib lah. Biskut yang wajib ada. Biskut yang wajib adalah Almond London, tak nenas. Ustaz tolong uli juga.
Ustaz tolong makan. Ustaz tolong makan. Ni biasalah Ustaz. Kita ni biasa ambil department quality control tadi Ustaz. Kepada para penonton sekalian, jangan lupa kongsikan juga di ruangan komen Facebook, tengok apakah kuih kegemaran anda semua. Baik, kita berehat seketika. Para penonton, kita dah tamat dah di TV3. Jangan ke mana-mana, kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, hai duit raya lupa nak diberi. Itu dia, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih bersama dengan Ustazah Baya dan juga Ustaz Akal Syabai. Ustaz, sahabat kita di Facebook ni soalannya menarik ni Ustaz. Di zaman sekarang, demi menjaga ikhtilat sesama ahli keluarga yang lain, ada yang akan check-in hotel ataupun homestay. Adakah dengan cara begini yang terbaik, dan pada waktu yang sama kena menjaga hati semua, terutama kedua ibu bapa? Maklumlah, kat kampung kadang tak ada aircon Ustaz. Kadang anak ni pun semua dalam masa yang sama nak jaga ikhtilat tadilah. Itulah Ustaz. Bilik tak cukup, nak kena pakai tudung dan sebagainya. Macam mana kita nak seimbangkan, mak terasa pula nanti kan. Ya. Okey, Ustaz teringat kepada suatu kaedah usul yang disebut, kaedah usulnya hukmu syai' far'un an tasawwurihi. Hukum sesuatu itu adalah gambaran daripada suasana tu. Maknanya kita nak hukum satu benda tu, kita kena tahu gambaran sebenar itu, baru kita boleh keluarkan hukum. Dalam masalah ini, kita kena tengok suasana di kampung. Kalau suasana di kampung, kita tengok sekiranya rumah yang kita nak ziarah itu rumah ibu bapa kita, tapi suasana tak mengizinkan sebab family kita besar. Maknanya kita kena seimbangkan antara duduk di rumah ibu bapa dan kita check-in ke hotel atau homestay. Ya. Macam family Ustaz lah. Sekali datang sekapal. Sekapal sekali datang, sebab sekali datang tu berbelah-belah orang. Maknanya kita pandai. Maknanya kita, orang kata, tarik rambut dalam tepung. Tepung tak rosak, rambut tak putus. Ini yang perlu kita kena jaga. Ya? Sebab kadang-kadang bila kita duduk di hotel atau di homestay, kita tak duduk di kampung atau rumah ibu bapa kita, sebab kita family besar. Di situ kita mainkan peranan yang macam mana kita nak jaga hati ibu dan ayah kita. Sebab kita tak nak dalam suasana hari raya ni, mood sedih itu, mood kecewa, mood patah hati, mood kecil hati ni jangan ada dalam family kita. Pandai-pandailah kita bawa diri. Pandai-pandailah kita jaga. Ya? Tak gitu saya. Betul. Okey, bila Ustaz bercakap, Ustazah bawa diri Ustazah ni dah jadi orang tua sungguh-sungguh lah. Maksudnya bawa jiwa mak ni. Bawa jiwa mak yang betul-betul mak sungguh-sungguh ni sebagai ibu. Sebab jiwa tu Ustazah kena bawa, sebab Ustazah memang duduk satu keluarga, semua ada. Hari-hari jumpa, hari-hari boleh solat berjamaah, boleh salam. Tapi Ustazah nak bawa tuan-tuan dan puan-puan ke jiwa mak kita ni, yang nak jumpa kita pun susah. Ya, dan Ustazah bawa jiwa Ustazah ni, Ustazah kalau anak-anak balik beraya, tak naklah anak-anak duduk hotel. Mak rindu ni. Apa kerja nak duduk hotel? Tu Ustazah bawa jiwa mak lah. Ustazah bercakap bagi ibu, kenapa pula nak duduk hotel? Tak best ke duduk rumah mak? Oh, mak tak ada aircon, tilam tak empuk. Dia mula macam tu tau. Macam Ustaz kata tadi, nanti mak kita kecil hati. Dan sebagai mak ni, dia dah plan tau. Dia dah plan. Nanti kalau semua nak berkumpul di hari raya, mak kita ni biasanya dia dah siap dah. Okey, ni tilam ni tempat tidur ni toto ni, mak kita dah siap. Bayangkan betapa hancur luluhnya hati ibu ni yang buat preparation yang sangat besar nak sambut raya bersama, tiba-tiba duduk di hotel, duduk di homestay. Bukan kata tak boleh, tapi bimbang maklumlah bila duduk di hotel dengan suasana yang nyaman, duduk di homestay dengan suasana yang nyaman. Bimbang tadi tu masa kita banyak dekat homestay, masa kita banyak dekat hotel. So masa kita dengan ibu ayah kita tu
macam mana? Itu yang Ustaz kata tadi, kita kena pandai. Kita kena tahulah suasana di kampung tu macam mana. Macam Ustazah dengan Ustaz, Ustaz dah bagi tahu dah. Kita memang duduk dekat kampung. Sempit ke macam mana sekalipun pengorbanannya, panas ke macam mana sekalipun pengorbanannya, laki dekat luar, perempuan kat dalam. Tapi Ustaz pesan siap-siap tak dalam kereta? Jangan komplain apa-apa balik kampung. Ya, ada pesan. Pesan sebab juga, kita dah latih anak-anak supaya suasana kampung tu lain. Ada benda yang kita boleh sebut, ada benda yang kita jangan sebut. Ya, sebab kadang-kadang bila tersebut, kita adik-beradik kita, bapak kita di kampung terdengar, akan dia kecil hati. Kecil hati. Baiklah, kita nak cerita juga kenangan pahit mungkin ada. Di hari raya ni, Ustaz-Ustazah boleh kongsi kenangan pahit. Orang kata, alamak, baju raya tak gosok lagi. Tiba-tiba raya. Tahun lepas kan kita tiba-tiba raya kan? Tiba-tiba raya. Segala-galanya tiba-tiba. Ada pengalaman. Kita simpan dulu, Ustaz. Pengalaman yang menarik, yang sedih. Menarik, yang sedih? Ya, sedih. Kisah benar tu ya? Kisah benar. Okey. Kita nak sambung terus ke nak rehat dulu? Rehat dulu. Okey. Baik, para penonton sekalian, nak tahu kisah pengalaman sedih tapi pahit sikit kot. Selepas ini, dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Sebenarnya kemeriahan persiapan Hari Raya dengan anak-anak ni sebenarnya bermula sehari lah sebelum raya tu. Kiranya saya dah membelilah segala barang-barang keperluan untuk memasak. Okey. Ayam, serai, bawang, segala-galanya lah untuk kita buat rendang ayam, nasi impit dengan kuah kacang. Yang itu menu wajib lah. Keadaan anak-anak ni, mereka lah akan membantu menyiang, membasuh, membersih, mengupas bawang. Semua anak-anak tu saya dah tentukan kerja-kerja dia. Jadi, yelah, sebab saya ramai anak perempuan, 8 orang kan. Jadi yang tak kahwin lah, yang tak kahwin ada 5 tu, dia akan bersama-sama lah. Seorang siapkan untuk buat rendang, seorang siap untuk buat kuah kacang, seorang lagi untuk siapkan nasi impit tu, nak dimasukkan pressure cooker dan tu semua lah. Okey, selalunya saya tidak menentukanlah untuk anak-anak ni dia nak balik ke mana. Saya tak kisah. Sebab anak saya kan ramai, jadi ada ramai lagi yang akan meramaikan rumah saya. Jadi selalunya anak-anak yang dah berkahwin ni kalau duduk dekat-dekat dengan area saya duduk ni, mereka akan datanglah. Mereka akan datang rumah saya dulu untuk makan apa yang mak dah masak. Jadi kalau anak-anak yang esoknya tu, mereka bolehlah berhari raya balik rumah mak mentua mereka. Kalau anak yang belum berkahwin, dia akan memanglah datang rumah saya je lah. Sebab di situ kita tidak menentukan apa-apa syarat mesti nak balik rumah mak ke tak kisah. Saya Fatimah Haji Abdul Hadi dari keluarga Zulkafli Daud. Saya sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton Tanyalah Ustaz pada hari ini dan juga semua kawan-kawan, saudara mara yang menonton program pada hari ini yang mengenali saya. Apakan daya, masa tak akan kembali, hancur musnahlah semuanya. Tapi jangan sedih lah para penonton sekalian. Kita hari ini kita bersama dalam Tanyalah Ustaz Seindah Kasih. Tapi saya nyanyi lagu tadi Ustaz sebab Ustaz nak cerita tentang kisah sedih ni. Apa yang sedih sangat Ustaz? Fadhal. Okey, sedih tu ialah pengalaman lah ya. Sedih tu bila kita balik raya, tiba-tiba kita tertinggal baju raya. Allahu Akbar. Beli lama dah. Beli lama dah. Bila kita balik, kita tertinggal beg yang bawa baju raya tu. Beg tu tertinggal? Bayangkan sedih tak sedih? Uish. Sedih lah. Lepas tu macam mana Ustaz buat? Tak ada, pakai baju mana yang ada. Apa yang ada. Jadi maknanya, inilah keadaannya. Terkejut juga tu. Habis tu siapa yang perlu dipersalahkan ni? Salah diri sendiri lah. Diri sendiri. Lepas tu yang kedua yang sedih. Ingatkan tak salahkan Ustazah? Tak. Ustazah packing. Okey. Bahagian yang angkat, bawa masuk kereta,
Ustaz. Tapi yang tahun lepas Ustazah kita raya terkejut tu. Memang terkejut betul. Rendang tak siap pun tak siap. Betul. Macam mana Ustazah atasi tu dengan baju tak iron? Lagi nak semayang raya esok ni. Saya alhamdulillah untung sebab kita duduk serumah ramai. Jadi kita bahagi tugas. Ada yang bahagian baju apa kita nak pakai. Lepas tu tudung baru orang jadi nak hantar kat rumah tak sampai lagi. Sudah. Lepas tu baju raya tailor janji nak siap tak siap lagi. Jadi maknanya ada tugas. Ini tugas bahagian baju raya, bahagian tudung raya. Okey, ni tugas mana biskut yang dah mama beli untuk bawa balik ke kampung. Pastikan susun-susun biskut ni dan sebagainya. So maknanya masing-masing kita bekerjasama. Bekerjasama tu penting. Terkejut memang terkejut, tapi ada hikmah di sebaliknya supaya kita ni balik kampung dalam keadaan kita macam kita seronok sebenarnya, terkejut tapi orang ni buat yang ni, orang ni buat yang ni, orang ni gelabah, orang ni tenang. Dia macam-macam ragam ketika itu. Dan ustaz yang paling seronok sekali ialah ustaz ialah menyediakan sampul duit raya. Sampul duit raya tu ustaz yang sediakan. Itu penting. Tapi tu isinya ustazah. Ustazah yang isi. Itulah suami yang cerdik. Tak acik lah macam tu. Ya. Sebab kalau kita tak bahagi tugas, contohlah macam sampul raya 4 ustaz. Kalau kita semua benda kita nak buat, ada benda kita tertinggal. Itu yang pentingnya kita bekerjasama dalam keluarga. Hanya bagi tugas. Bahagi dengan tugas. Betul lah kan. Ya, bahagi tugas. Okey, baik Ustazah. Di samping kita menyambut hari raya dengan kegembiraan dan sebagainya, kita bagaimana Ustazah? Kita nak supaya kegembiraan ini dapat dijelmakan berbentuk ibadah tu Ustazah. Mungkin Ustazah bercerita, yalah gembira-gembira pahala. Kan? Seronok-seronok pahala. Macam mana tu Ustazah? Okey, untuk kita terjemahkan apa yang kita sambut di Aidilfitri ini sebagai ibadah, kita dulu kena faham. Diri kita sendiri dulu kena faham. Kita kena faham bahawasanya Aidilfitri, perayaan kita sama ada Aidilfitri, Aidil Adha, semua tu bersifat Rabbani, bersifat ketuhanan, bersifat pengabdian kita, diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sibuk beraya macam mana sekalipun, kan seronok makan biskut raya, dengar lagu raya, lepas tu baju raya mak ayah beli banyak pasang pula. Jangan tinggal solat. Sebab raya kita ni ibadat. Ya, jangan kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat maksiat, jangan bergelumang dengan dosa. Allah baru je ampun dosa-dosa kita. Kita ni suci bersih tanpa dosa. Kita fitrah. Jadi jangan sampai bila kita pergi ziarah sana, pergi ziarah sini, seronok makan tu, seronok makan ni, orang ni hidang ni, rumah ni bihun sup, rumah ni laksam, balik kampung Ustaz memang seronok. Kan? Hak ni nasi daging, hak ni nasi minyak, hak ni laksam, hak ni laksa. Pastikan solat berjamaah. Maknanya ni sesama ramai-ramai tu boleh kacau rendang, solat bersama-sama Ustaz. Kenapa kita nak solat sendiri tu Dai Aiman? Sedangkan kita berkumpul ramai. So mesti ada di antara ahli keluarga tu yang boleh jadi imam. Ya, yang boleh jadi imam, yang boleh bawakan doa, yang boleh bawakan zikrullah. Lepas tu kalau kita sambut raya tu malam Jumaat, why not kita tadarus Al-Quran, kita baca Yasin. Kemudian ada kalangan ahli keluarga kita yang dah meninggal dunia, kita buat tahlil. Kenapa kita tidak sematkan semua ni? Sebab nilai ibadah tu sangat tinggi. Justru sambutlah Aidilfitri ini dengan nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tarawih sama-sama kat kampung Ustaz. Betul. Dekat ruang tamu tu kan, bentang sejadah hujung sampai kat tangga tu. Betul. Dan masa dulu pun dah bila pukul 4 kan untuk sahur kan. Ustaz juga ni. Semua sekali bangun. Ustaz banyak kenangan. Ni apa? Pukul gendang kat masjid tu. Nak bagi semua bangun sahur. Beduk tu. Ada cara dia, bukan macam tu, bukan ada cara dia. Ada dia punya style dia. Macam mana muzik dia tu Ustaz? Ada. Macam mana link cara dia? Ada dia. Ada dia. Masya-Allah. Itu macam Rai Cina pula. Baik Ustaz, bila Ustaz sebut pasal muzik tadi kan, kita nak tanya juga Ustaz punya lagu yang menggamit kenangan Ustaz. Ustaz suka lagu Jamal Abdillah ke, lagu Sudirman ke, apa lagu yang Ustaz suka hari raya? Raya yang Ustaz suka ialah lagu P. Ramlee. Oh, P. Ramlee. P. Ramlee. Lagu yang mana satu? Bila P. Ramlee, bila kata semua lagu P. Ramlee Ustaz suka. Assalamualaikum. Itu Jamal Abdillah. Okey, Ustazah ada lagu yang menggamit kenangan? Lagu menggamit kenangan, saya suka lagu Dendang Perantau. Dendang Perantau. Kerana bila ustazah dan ustaz belajar dekat Mesir, kami tak dapat pulang berhari raya di kampung halaman. Jadi lagu tu nostalgia lah, kan? Mestilah rindu, kan? 4 tahun belajar di Mesir. Jadi dulu. bila dengar Dendang Perantau, dengar lagu Balik Kampung Arwah Sudirman tu, kita nak balik kampung macam mana, kan? So lagu-lagu macam tu nostalgia lah.
Pada masa itu waktu tu Ustaz dan Ustazah sama-sama di Mesir lagi. Belajar di Mesir pada tahun 84 sampai 88. Aiman pun belum lahir lagi. Betul tu. Saya belum lahir lagi. Ya, tahun 84 dan tahun 88. Baiklah. Ustazah, kita ada ucapan raya. Waalaikumsalam Ustaz, Da'i dan kru yang bertugas. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin daripada saya. Ucapan daripada Jamilah Putih. Baik Ustazah, kita mungkin dah tak banyak masa dah ni. Mungkin Ustazah boleh berikan nasihat kepada para penonton kita ni. Apakah benda yang para penonton kita tak boleh lepaskan untuk raya pada kali ini, ya, sebab kita ni raya setahun sekali, Ustazah. Betul. Apa benda yang tak boleh kita lepaskan dan perlu kita lakukan pada raya tahun ini, Ustazah? Ya, mungkin ada di kalangan kita, mungkin ada di kalangan kita yang masih menyimpan rasa marah di dalam hati ataupun rasa dendam. Sama ada dendam dan marah itu terhadap ahli keluarga ataupun sesiapa sahaja, kena buang dendam tersebut. Buang segala dendam. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai hamba-hambanya yang pemaaf. Dan kita pun memahami bahawasanya salah satu ciri manusia yang akan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurga seluas langit dan bumi yang Allah rakamkan di dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga ayat 135. Salah satunya ialah wal afina 'anin nas. Saling maaf bermaafan antara satu sama lain. Dan yang seterusnya, yang kedua ialah jangan pulang berhari raya dalam keadaan bergaduh suami isteri. Bergaduh suami isteri sebab bergaduh giliran. Contoh, isteri bertegas nak balik kampung isteri, suami bertegas nak balik kampung suami. So maknanya jangan pulang dalam keadaan bermasam muka. Sebelum nak balik kampung Bahaya Raya ni dah settle dulu dah. Gaduh siap-siap dah. Bukan gaduh. Jangan gaduh. Bincang. Janganlah gaduh kan. Ya. Bincang elok-elok, berpakat elok-elok, dan suami jangan gunakan kuasa veto sebagai seorang suami tu. Mesti dengan cakap abang, kena ada timbang rasa. Mungkin isteri terpaksa, walaupun bukan giliran isteri pada tahun ini, tahun berikutnya, tapi mungkin maknya tak sihat, ayahnya tak sihat, jadi ada timbang rasa dekat itu. Jangan balik kampung dalam keadaan bermasam muka. Yang ketiga yang Ustaz nak tegaskan dekat sini ialah kepada ibu-ibu. Kepada ibu-ibu, kepada ayah, kepada mertua, ya. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Maksudnya ialah kadang-kadang anak-anak ni dia tak tahu yang dia ada buat salah dengan mak ayah dia. Dia tak tahu. Mungkin dia terlepas pandang dan dia tak minta ampun dengan mak dan dengan ayah. Jadi kita sebagai orang tua yang dah melalui perjalanan hidup yang berliku-liku ni, maafkan anak-anak kita. Ya, maafkan anak-anak kita, maafkan anak, menantu, semualah. Maksudnya anak-anak kita ni, mereka nama pun anak-anak. Ya, nama pun anak-anak, tak sunyi daripada melakukan kesilapan. Sebagai ibu yang orang kata dah makan garam dulu, ya, dah makan garam dulu, dan kita pun tahu redallah fi redal walidain. Keredaan Allah terletak dalam keredaan ayah dan ibu. Kita tak nak hidup anak kita tu sengsara. Kita nak anak kita bahagia di dunia, bahagia di hari akhirat. Dalam ni kalau ada rasa kecil hati ke anak, ambil buang jauh-jauh. Ya, kalau rasa terguris hati dalam ni, ambil buang jauh-jauh. Kita kena bayangkan anak kita perlu bimbingan daripada kita sebagai ibu bapa. Maaf, redha dan lupakan. Tapi itu mak-mak Tapi kalau ayah-ayah pula macam mana? Sebab ayah-ayah ni dia bila datang hari raya dia macam ada bimbang sikit, Ustaz. Dia kata makin koyak pula poket aku. Kan? Mungkin ada pesanan daripada ayah-ayah kan. Maknanya tenang dan yakin bahawa adalah Allah nak ganti tu, Ustaz. Silakan. Okey, pesanan daripada Ustaz sempena Aidilfitri pada tahun ini, ya. Yang pertama sekali, yang masih ada mak dan ayah, pulanglah ke kampung, ya. Yang tidak ada mak dan ayah lagi, ziarah kubur mereka. Betul. Doakan mereka. Yang kedua, suami isteri, macam saya sebut tadi, elakkan pergaduhan setelah kita berpuasa sebulan. Elakkan, ambil belapang dada, betul ansur. Sebab kalau kita tidak betul ansur, kita akan ditolak beransur-ansur. Ditolak beransur-ansur? Dan sebenarnya, ya, kita akan rasa bahagia di Aidilfitri ini bila suami dan isteri saling bersalaman. Ya, isteri minta ampun dengan suami, suami minta ampun dengan isteri. Anak-anak minta ampun dengan ibu bapa maafkan anak-anak. Ya, dan sedikit pesanan daripada Ustazah, sebab Ustazah tak nak kita tak balik kampung jumpa mak dan ayah. Kita tak nak kita abaikan mak dan ayah kita yang dah banyak berkorban dalam kehidupan kita. Pesanan daripada Ustazah ada dalam serangkap pantun. Itu dia. Boleh ke nak pantun? Okey, mungkin sekali dengan ucapan raya. Ucapan raya. Okey. Makan kek dengan strawberry, makan bersama si buah hati. Harta memang boleh dicari,
ibu bapa memang tiada ganti. Masya Allah. Justru sambutlah Aidilfitri ini dengan beberapa K. Sambutlah dengan ketakwaan, dengan keinsafan, dengan kesyukuran, dengan kegembiraan, dengan kemesraan. Yang penting dengan keredaan. Kita nak dapat redha Allah, kita nak dapat redha daripada ibu bapa dan suami isteri saling redha meredai antara satu sama lain. Salam Aidilfitri daripada ustazah dan juga ustaz ya, kepada semua ahli keluarga kami, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu tersayang. Pastinya salam Aidilfitri buat ibu tercinta, ratu hati kami sekeluarga, buat keluarga kami yang berada di Kajang, adik-beradik ustazah semuanya yang ada dekat Selangor, ada adik-beradik semua, dan buat saudara mara, adik-beradik yang berada di Penang, sebab ustazah orang Penang, dan saudara mara yang berada di Kedah serta semua peminat dakwah kita. Semoga Aidilfitri kita ini kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Masya Allah. Itu dia ustazah bila bercakap ni kan terus nampak muda je terus kan. Oh, amin. Walaupun dah bergelar nenek. Allahu Akbar. Umi Mami. Baik, terima kasih kepada para penonton. Selamat Hari Raya Aidilfitri dan kita nak ucapkan selamat Raya kepada Ustaz-Ustazah Maaf Zahir dan Batin kan. Orang kata dalam kita berhari raya ni kan kita ingat kepada yang memerlukan. Baik para penonton sekalian, selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin daripada pentas Tanyalah Ustaz pada hari ini seindah kasih. Kita jumpa lagi, ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Jumpa lagi.